tuan-tuan yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak, insya-Allah. Kalau tuan-tuan dengar tak kuat, cuba tuan-tuan try cuba tuan-tuan tinggikan volume telefon ataupun volume laptop tuan-tuan tu ya. Sebab semalam ada yang komplain tapi tak ramai, seorang dua orang je komplain. Tapi tak ada lagi yang komplain. So dan kami try pun kami tengok device-device yang ada pada kami pun tak ada masalah juga. So kalau tuan-tuan yang slow tu cuba kuatkan volume tuan-tuan, mungkin ada masalah kat situ agaknya. Silakan jemput masuk. Hari ni kita bahaskan surah Yasin ayat 22 tuan-tuan ayat 22. Silakan jemput masuk. Silakan siapa yang ada janji dengan kawan-kawan saudara mara untuk join kelas ni boleh text dia lah. Sementara kita belum mula ni, bagi tahu dengan dia, Ustaz Nasar dah ready cakap, ajak masuk. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. Tuan-tuan yang tonton video ni, yang dapat share daripada kawan-kawan ataupun saudara mara, tuan-tuan follow page Al-Furqan ni tuan-tuan follow ataupun tuan-tuan like ke. Nanti sebahagian daripada tuan-tuan akan dapat notification setiap kali kita akan bersiaran lah. Dan kalau tuan-tuan boleh ingat schedule kita setiap hari, setiap hari Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat kita akan bersiaran setiap pukul 6 petang. Hari Rabu kita tak ada bersiaran lah sebab hari Rabu kita ada live di Radio IKIM pukul 3.10 petang. Tuan-tuan boleh berada di sana insya-Allah ya. Jemput masuk siapa yang baru join. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak Silakan. Siapa yang nak join kelas Al-Furqan dengan sistematik dan berjadual, kita akan belajar daripada zero sampai pandai menggunakan WhatsApp. Saya sendiri yang akan bimbing insya-Allah. Tuan-tuan pergi ke type saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. 511-9000 ya. Nanti insya-Allah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan dan tuan-tuan akan diajar, tuan-tuan akan dijelaskan, akan dibantu sampai fahamlah daripada zero, daripada tak tahu sampai pandai. Silakan jemput masuk. Jemput masuk tuan-tuan, jemput masuk. Insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-22 daripada surah Yasin. Ayat yang ke-22 dari surah Yasin ya. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. Siapa yang baru join, saya ucapkan selamat datang, selamat berukhuwah dan insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat video-video ataupun live yang kita adakan dan video-video yang lepas tu insya-Allah ada manfaat, mudah-mudahan. Allah pemudahkan tuan-tuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran insya-Allah ya. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita pelan-pelan kita mula, kita baca sama-sama surah Fatihah, mudah-mudahan Allah menambah hidayah kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, kita akan bahaskan ayat yang ke-22 ya. Ayat yang ke-22 daripada surah Yasin ya. Tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab kita akan sharekan skrin ya. Sebentar saya buka ayat, kita boleh tengok sama-sama dan kita baca sama-sama ya. So ayatnya yang bawah ni, ayat 22. Bentar ya, saya besarkan. Okey. Daripada wama liyala ya. Alright. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'una, kata Allah ya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Baik, kita tengok makna dia dulu tuan-tuan ni. Kalimah yang pertama wa dan ma, mengapa, untuk apa, liyalah bagi aku, ataupun mengapa bagi aku tidak aku menyembah yang telah menciptakan aku dan kepadanya lah kamu semua akan kembali juga. Lagi sekali tuan-tuan ni. Mengapa aku nak kena sembah? Kenapa aku tidak menyembah seseorang yang ataupun dia yang telah menciptakan aku? Kenapa aku tidak mau menyembah pula? Kenapa aku tidak mau menyembah pula tu yang telah menciptakan aku? Kenapa aku tak nak sembah dia? Dia ciptakan aku maksudnya. Wa ilaihi turja'un. Bukan itu saja, malah kamu semua pun akan kembali kepada dia. Ya. Okay, tuan-tuan tengok ayat ni. Aku, mereka, kamu ni semua penting tuan-tuan ni. Nanti kita boleh nampak gambaran ayat ni. Mengapa aku tak nak menyembah seseorang yang telah menciptakan aku? Itu maksud dia. Kenapa aku tak nak menyembah dia yang telah menciptakan aku? Dan kamu semua akan kembali kepadanya. Tuan-tuan tengok dulu ayat ni. Itu maksud ayat tu tahu. Itu secara literal dia. Kenapa aku nak kena sembah? Kenapa aku ni tak nak sembah sesuatu yang telah menciptakan aku? Kenapa aku tak nak sembah dia? Maksudnya dia telah menciptakan aku, kenapa pula aku tak nak menyembah dia? Maksudnya gitu. Dan bukan itu saja, kamu semua nanti pun akan kembali kepada dia. Tuan-tuan tengok ayat ni. Baik ya, kalau kita tengok ayat sebelum ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ayat sebelum ni, dia macam tak ada kena-mengena sangat tau. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah oleh kamu para rasul itu yang tidak ikutlah kamu seseorang yang tidak meminta daripada kamu upah pun, dan mereka itu berada di atas petunjuk. Tuan-tuan tengok. Kemudian ayat baru ni, persoalan ataupun apa yang dilontarkan oleh lelaki yang datang dari hujung kampung tu, kenapa pula aku tak nak menyembah seseorang yang telah menciptakan aku? Dan kamu semua akan kembali kepada dia juga, orang yang sama ataupun Tuhan yang sama juga. Faham tuan-tuan? Okey, dia macam mana kita nak connectkan ayat ni? Saya tengok beberapa tafsir tuan-tuan dan kebanyakannya semua sebut benda yang samalah. Seolah-olah ada dialog lain, ada dialog lain yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat dalam penceritaan tersebut. Ada kemungkinan gitulah ya. Sebab tiba-tiba je orang yang datang dari hujung kampung tadi keluarkan statement tu. Kenapa pula aku tak nak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku, dan kamu ni semua pun akan kembali kepada dia juga. Faham tak? Jadi kenapa dialog tu keluar? Apa dia punya dialog yang telah dihilangkan tersebut? Ada kemungkinan ada kemungkinan orang kampung itu bertanya, ya, kenapa yang kau nak ikut sangat dengan Rasul tu? Mungkin macam itulah ataupun apa yang diajarkan kau? Apa yang diajarkan kau sampai kau ikut pada dia? Maksudnya gitu. So ada persoalan yang dilontarkan kepada lelaki yang datang dari hujung kampung itu. Soalan itu dilontarkan oleh orang kampung. Biasanya kenapa? Jadi orang yang datang dari hujung kampung tu kata, kenapa pula aku tak nak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku pula? Apa soalan sebenarnya tuan-tuan sebelum tu? Tuan-tuan pun boleh fikir sendirilah, tuan-tuan boleh bayangkan sendiri. Contohnya macam dia kata, kenapa engkau percaya sangat dengan Tuhan yang diceritakan oleh para rasul tersebut? Mungkin tu soalan ni kan. Kenapa engkau percaya sangat dengan yang disebut sebagai Tuhan oleh rasul tersebut?
Kemudian jawapan daripada lelaki ni, dia kata, kenapa pula aku tak nak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Dia kata Tuhan, dia mengajar bahawasanya itulah Tuhan yang telah menciptakan aku. Kenapa pula aku tak nak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Dan kamu semua pun nanti akan kembali kepada dia. Kita buat dialog sendiri tuan-tuan, sebab untuk fit in kan kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dekat situ. Sama ada betul atau tidak dialog itu, tu kedua lah. Yang penting ibrah daripada ayat ni, yang itu yang paling penting sekali. Itu sekadar untuk kita memberi kefahaman lah kepada orang yang mendengar kenapa dialog itu dilontarkan. Kenapa perkataan itu dilontarkan oleh orang yang datang dari hujung kampung tersebut, tuan-tuan. Dan akhirnya seolah-olah macam ada ancaman, tau, macam ada ancaman dari apa? Dari lelaki tu, kamu semua pun akan kembali kepada dia juga. Wa ilaihi turja'un kan. Dan kepadanya, ilaihi, kepadanya turja'una, kamu semua dikembalikan. Jadi saya nampak itu macam ada sedikit ancaman kepada orang kampung tersebut. Jangan kamu langgar perintah, jangan kamu tolak rasul tersebut. Kamu kena dengar apa yang dia cakap, sebab dia datang membawa perintah daripada Allah Azza wa Jalla, dan kamu ni semua akan kembali kepada Allah juga. Maksudnya gitu. Faham tuan Okey. Bila tuan-tuan tengok ayat tu, insya-Allah tuan-tuan faham, sebab tuan-tuan tahu baca terjemahan dia, dan tuan-tuan tahu apa secara literal dia, sepatah-sepatah dekat bawah setiap kalimat tu, insya-Allah tuan-tuan tahu kan. Tapi sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah dalam konteks ayat ni? Allah nak kita berfikir macam mana? Melalui ayat ni, cara berfikir yang macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ada ataupun kita fikirkan atau kita miliki pemikiran yang macam mana. Okey, macam biasa tuan-tuan, kita selalu bahaskan tentang perkara ni, dan nanti semakin hari tuan-tuan makin dapat tangkap tau gaya bahasa Al-Quran dan cara ataupun teknik Allah nak sampaikan mesej dia pada hamba-hamba dia. Nanti makin lama kita akan makin mahir, makin lama kita akan makin mahir. Bukan tuan-tuan saja, malah saya sendiri pun kita mengasah kemahiran kita supaya kita mula nampak apa Allah Ta'ala nak daripada kita. Apa yang Allah Ta'ala nak, semua positif tuan-tuan, tak ada yang negatif. Dan kebanyakan daripada tuan-tuan memberi pandangan tak salah pun, betul asalkan jangan lari daripada kehendak ayat. Tuan-tuan Baik, seperti biasa, cuba kita letak diri kita ni, yang pertama mungkin kita sebagai rasul yang datang, yang kedua kita letak diri kita sebagai lelaki yang datang, ataupun kita letak diri kita ni sebagai orang kampung yang menunggu ustaz-ustaz ataupun utusan-utusan itu datang. Jadi barulah kita boleh hayati ayat ni. Baru kita boleh nampak apalah kena-mengena ayat ni dengan aku. Tuan-tuan fikir ini cerita zaman Nabi Isa. Apa dia kena-mengena dengan kita kan? Jadi kalau tuan-tuan masih menganggap macam tu, maknanya sampai bila-bila pun tuan-tuan tak akan rasa ayat Al-Quran ni relevan dengan tuan-tuan. Padahal ada 1001 pengajaran dan 1001 ibrah daripada ayat Quran ni yang wajib kita ambil. Bukan sekadar kita baca. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni supaya kita beriman, beramal dengan ayat-ayat tersebut. Bukan sekadar kita baca. Tuan-tuan baca dapat pahala, insya-Allah tak ada masalah Tapi apalah artinya Quran itu diturunkan sekadar tuan-tuan baca, tuan-tuan pandai baca, tuan-tuan boleh baca dengan baik, siap berlagu, tapi tuan-tuan tidak beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Dan akhirnya orang-orang macam tu akan masuk dalam neraka juga tuan-tuan. Betul tuan-tuan, akan masuk neraka. Kena pula kalau kita dia sebenarnya kalau kita baca Quran dengan sedap tapi kita nak tunjuk kat orang kita bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu lembah dekat dalam api neraka tu tuan-tuan dia panggil lembah kesedihan Wadi Al-Huzn kalau tak silap saya. Lembah kesedihan, maknanya itu khusus untuk orang-orang yang baca Quran. Orang baca Quran tuan-tuan ada satu lembah dekat sana menyesallah dia baca Quran. Sebab apa dia baca Quran tapi bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Quran itu dibaca semata-mata nak tunjuk dekat orang dan tidak ikhlas kepada Allah. Itu problem dia. Jadi macam ni cara nak ikhlas? Antara cara nak ikhlas ialah kita faham dan kita beramal lah dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu, selain daripada kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi rasul tu apa yang tuan-tuan boleh buat? Apa yang tuan-tuan boleh ambil dalam konteks ayat ni? Baik, dalam konteks ayat ni tuan-tuan, pada pendapat saya, macam biasa kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa, ustaz yang datang mengajar tuan-tuan, dia mestilah boleh menyampaikan ataupun mempermudahkan anak murid dia belajar supaya anak murid dia ni faham dan boleh menjelaskan kepada orang lain.
kita ada pengikut setia. Ustaz-ustaz ni selalunya dia ada follower yang setia, macam tuan-tuan lah, follower kepada ustaz-ustaz ni. Dan kalau tuan-tuan setia nak tengok program ini apa tu tiap-tiap petang saya consider tuan-tuan ni sebagai apa, sebagai pelajar setia saya lah, insya-Allah ya. Jadi ustaz yang mengajar dia mesti kena jelaskan kepada student dia supaya student dia tu faham kenapa aku kena belajar dengan ustaz ni. Kenapa aku kena belajar dengan ustaz ni? Supaya bila dia faham, dia boleh menjelaskan kepada orang lain, betul tuan-tuan? Kalau tuan-tuan faham apa yang saya jelaskan, jadi bila ada orang lain tanya, apa kau sibuk ikut Ustaz Nasar tu? Apa yang dia ajar sangat? Jadi tuan-tuan kata, Ustaz Nasar, dia tak adalah pandai sangat. Dia lebih kurang aku je. Tuan-tuan boleh kata gitulah. Dia lebih kurang aku je. Tapi ada sesuatu dekat dia tu yang mana dia tahu sikit-sikit teknikal bahasa Arab. Dia tahu teknikal bahasa Arab. Jadi dijelaskan dekat aku, barulah aku faham kenapalah Allah tu dibaca Allahu, Allahi, Allah. Dan benda tu main peranan penting dalam kita faham kehendak ayat tu. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan bolehlah cerita sikit, ataupun Ustaz Nasar tu dia selalu main-main ulul albab dengan kami. Kami suka supaya dia korek apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampai. Jadi bila tuan-tuan faham apa yang diajar oleh ustaz ni, ini contoh saya lah sebab saya yang mengajar kan. Jadi samalah juga macam tuan-tuan pergi follow ikut ustaz-ustaz yang lain kan. Ustaz tahu, tuan-tuan tahu intipati pengajian yang diberikan oleh ustaz tu. Katalah ustaz, tuan-tuan selalu tengok ustaz tasawuf, ustaz yang selalu menyucikan diri. Jadi kalau ustaz tu mengajar tuan-tuan dengan pendidikan yang betul, yang diambil daripada hadis yang sahih, daripada ayat Al-Quran, tuan-tuan senang bagi tahu dengan pelajar-pelajar yang lain, dengan kawan-kawan tuan-tuan. Ustaz tu apa yang diamalkan semua daripada hadis sahih. Dia tak ada beramal dengan sesuatu yang diambil daripada mimpi dia ke, mimpi tok guru dia ke, tak ada. Dia beramal dari amalan yang sahih. Dan kalau ada pun diambil daripada mimpi-mimpi tok guru dia, memang tidak bercanggah dengan apa yang diturunkan oleh Allah ataupun yang disebutkan oleh jadi maknanya bila tuan-tuan bagi contoh-contoh pula, contohnya Rasulullah kata gini. Jadi itulah yang diamalkan oleh ustaz tu yang diminta. Ini kes-kes yang kalau ustaz-ustaz tu mengajar benda-benda tasawuf. Begitu juga dengan kalau ustaz-ustaz yang mengajar tentang hadis, ustaz-ustaz yang mengajar tentang ilmu fiqh dan sebagainya kan. Jadi kalau ustaz tu boleh membantu tuan-tuan untuk faham tentang ilmu agama, jadi mudah untuk tuan-tuan sampaikan kepada orang lain. Samalah macam tuan-tuan kalau jadi ustaz. Itulah maksudnya. Jadi itu kalau tuan-tuan dalam kedudukan tuan-tuan sebagai ustaz ataupun rasul yang datang mengajar tu. Bagi faham kepada pelajar-pelajar setia tuan-tuan ni supaya mudah dia war-warkan kepada kawan-kawan yang lain supaya datang dengar pendidikan yang benar daripada ustaz ataupun daripada rasul ataupun utusan yang datang mengajar tu. Itu yang pertama Okay, kalau tuan-tuan sebagai pengikut pula kalau tuan-tuan sebagai pengikut ni tuan-tuan mesti kena mampu memberi alasan. Tuan-tuan kena mampu memberi alasan kenapa ustaz ni kau kena dengar dia ni. Kenapa kau kena dengar dia ni? Tuan-tuan mesti mampu. Ustaz kena mengajar sampai tuan-tuan mampu, dan tuan-tuan sendiri mesti kena mampu menjelaskan kepada orang lain kenapa kita perlu dengar ustaz ni. Ustaz tuan-tuan begitulah. Dan penyebab tu dia mesti kena combination antara logik dan dalil. Logik dan dalil tu mesti kena penting. Secara logik tu untuk sebagai manusiawi punya alasan lah, dan dalil tu sebagai penyebab sebenar kenapa tuan-tuan kena ikut. Balik pada hal yang berkaitan dengan ustaz yang mengajar tentang tasawuf, secara logik, tuan-tuan bagi secara logiknya, kita ni manusia biasa bagi tahu, kita perlu kepada charge, kita perlu recharge kita punya jiwa, kita punya mental di malam hari. Contohnya kita perlu kena recharge. Kita ni manusia biasa, siang kita sibuk, jadi malam perlu kepada kita pendekatan diri kepada Allah. Itu dari sudut apa? Dari sudut logik kan. Kemudian tuan-tuan kata okey, dari sudut dalil pula tuan-tuan bagi, sebenarnya Rasulullah sendiri pun melakukan perkara yang sama. Setiap malam dia sampai bengkak-bengkak kaki, dia memohon munajat kepada Allah. Jadi combination antara dalil dengan logik tu perlu kena ada. Tuan-tuan kena boleh cakap, boleh menjelaskan kepada orang lain gitu. Bukan untuk satu kelompok yang besar. Tuan-tuan sebagai suami bila dengar, cerita dekat isteri. Ataupun tuan-tuan sebagai bapa, ceritalah dekat anak-anak, jom dengar, ayah suka dengar, bapa ke ayah ke abi ke, tuan-tuan dekat rumah macam-macam kan anak-anak panggil kan, abi cukup suka betul dengar ustaz ni, dengarlah
apa ni, dia betul-betul bila Abi dengar tu rasa nak menitik air mata Abi. Bila Abi dengar tu rasa sejuk rasa dada Abi. Bila malam-malam tu kan Abi teringat ustaz tu kan, apa yang ustaz tu ajar Abi amalkan, lepas tu betul lah Abi rasa tenang hati Abi. Tuan-tuan mesti kena boleh sampaikan benda tersebut. Jadi itu yang dilakukan oleh lelaki yang datang dari hujung kampung ni. Kita consider dia sebagai pengikut ataupun follower setia lah kepada ustaz tu kan. Dan dia berkata, kenapa aku tak mahu sembah Tuhan yang telah menciptakan aku. Itu barangkali diajar oleh Rasul tersebut. Ini dalam konteks pada hari tersebutlah. Kenapa aku tak nak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Dan kamu semua pun sebenarnya kamu semua pun nanti akan kembali kepada Tuhan yang sama juga. Dia boleh menjelaskan kenapa dia ikut Rasul tersebut dan kenapa orang kampung tu juga mesti kena ikut Rasul tersebut. Sekali lagi saya ulang, para Rasul mesti kena ajar pengikut dia sampai pengikut dia mampu faham apa yang dibawakan dengan benar daripada Allah, daripada Rasulullah dan secara logik dia mesti kena ajar gitu. Kemudian yang pengikut ni mesti kena belajar sampai pandai supaya dia boleh mengajak orang lain untuk follow Rasul tersebut ataupun untuk follow ulama tersebut ataupun ustaz tersebut. Itu yang kedua. Baik, kalau sebagai orang kampung pula tuan-tuan, sebagai orang kampung pula kita kena kita sebut bersedia untuk menerima pelajaran barulah. Kalau perkara tersebut kita baru tahu kan, sebelum ni kita tak tahu kan. Jadi bila tuan-tuan dah tahu mana dalilnya, mana ayatnya, dia banyak kali tuan-tuan tahu sebenarnya bila tuan-tuan tak tahu satu-satu perkara, tiba-tiba bila ada orang datang, kau tak percaya, kau tengok ayat sekian-sekian, surah sekian-sekian, buka. Lah betul lah, baru tuan-tuan tahu. Sebelum tu tuan-tuan tak rasa kan. Contohnya apa? Contohnya saya nak bagi contoh macam tuan-tuan susah hati kan, sebab tuan-tuan selalu difitnah oleh orang contohnya kan, dan tuan-tuan ni sebenarnya seorang yang baik, tuan-tuan seorang yang rajin beri sedekah, tuan-tuan orang yang rajin beramal, tapi ada satu orang ni selalu sangat fitnah tuan-tuan, cerita buruk tuan-tuan pada orang. Jadi bila susah hati bila tuan-tuan datang, kau tak percaya, kau buka surah Nun. Allah Taala kata apa tahu? Allah Taala kata fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuan-tuan, bagi ayat tu. Apa makna dia ustaz? Apa makna dia bang? Cakap Allah tahu. Kalau tengok daripada awal sikit ayat tu kan, wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, tidaklah engkau ni yang berada dengan penuh kenikmatan dari Tuhan kau gila. Memang taklah, sebab engkau berada di atas kenikmatan Tuhan kau memang tak gila. Kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya untuk engkau ni pahala yang sangat besar yang kau tak mampu nak kira. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim, dan engkau ni ditinggikan, engkau ni tinggi dengan kemuliaan akhlak. Wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun. Kemudian nanti kau akan tengok dan mereka pun nanti akan tengok bi ayyikumul maftun, siapa di antara korang yang memang gila. Siapa di antara korang yang gila. Bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan kau tahu siapa yang sesat dan siapa yang ikut jalan yang sebenar. Kemudian sambung cerita tu sambung lagi ayat tu, jangan ikut si penipu lah, pencela lah, macam-macam. Jadi bila sebelum tu tuan-tuan tak tahu, jadi bila tuan-tuan dah tahu, ada ayat ni cerita pasal tu, jadi lepas tu kawan tuan-tuan yang ada masalah tu dia akan rasa lega. Jadi saya nak cerita ni tuan-tuan, banyak ayat-ayat yang sebelum ni kita tak tahu sebenarnya ada diceritakan dalam Al-Quran, tapi kita tak pernah tahu pun. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang mungkin baca tapi tak tahu apa cerita dalam tu. Sebab tu tuan-tuan kena belajar faham kepada Al-Quran tersebut. Tuan-tuan ya. Okey. Selain daripada apa kita sampaikan kepada orang-orang agar ikut ustaz yang membawa ajaran yang benar, sedikit ancaman pun kalau masanya sesuai pun okey. Kan kamu pun akan kembali kepada Tuhan yang sama juga kan, ujung ayat tu kan. Disebut dalam ayat macam ni, ujung ayat tu. Kamu semua pun akan kembali kepada dia juga ini. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan
akan dikembalikan. Ya tuan-tuan ya. Okey, kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ini. Sebenarnya kalau kita tanya tentang ulul albab tu, apa yang kita boleh ambil dari ayat ni ustaz? Ataupun apa lagi ustaz? Apa intipati ayat ni? Ataupun apa lagi selain daripada yang ustaz sebut tadi yang boleh kita jadikan sebagai apa? Sebagai pengajaran daripada ayat ni. Ada satu lagi saya tinggalkan di hujung. Kalau tuan-tuan nak tahu kejap lagi Wa ma liyala a'budul ladzi, kita ambil teknikal ayat ni. Wa dan ini haraf ataf, ma ini haraf tanya tuan-tuan. Dia sebenarnya ma ni ada 3 tuan-tuan. Ma sebenarnya dalam Al-Quran tuan-tuan jumpa dia ada 3. Ya, yang pertama ialah ma apa yang. Ma apa yang ini ialah isim mewakili ataupun isim mausul. Tu ma apa yang Jenis yang kedua ialah ma isim tanya. Itu yang kita jumpa dekat dalam ayat ni. Apakah? Apakah ataupun mengapakah? Mengapakah ni kaifa, ma ni lebih kepada apakah apakah. Itu jenis yang kedua, isim tanya. Kemudian yang ketiga ma tapi di haraf nafi, maknanya tidaklah. So dia ada 3 jenis ma dekat dalam Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan guna kamus Al-Furqan, tuan-tuan tak ada masalah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tahu ma ni makna apa, jenis apa. Ma ni makna apa, tahu maknanya, tahu jenis lah. Kalau ma tuan-tuan tengok maknanya mengapakah ataupun apakah? Oh ustaz, inilah isim tanya. Tiba-tiba tuan-tuan jumpa ma maknanya apa yang? Oh ustaz, ini ialah isim mewakili, isim mausul. Kadang tuan-tuan jumpa ma, tidaklah. Ustaz, saya confirm ini ialah haraf. Haraf apa? Haraf nafi. Tapi kalau tuan-tuan guna kamus biasa, kamus Marbawi ke, kamus Oxford ke, Arab Melayu, bila tuan-tuan nak cari ma makna apa, tuan-tuan akan buka huruf mim kan, mim alif kan. Jadi bila tuan-tuan tengok di situ ketiga-tiga terjemahan itu diberikan. Ya, masalahnya dalam ayat yang aku tengah baca ni, ini ma yang mana satu? Tu problem ni kan, ya. Tapi kalau dalam kamus Al-Furqan, insya-Allah tuan-tuan tak ada masalah, sebab bila tuan-tuan tengok terjemahan dia, tuan-tuan tahu dah, oh ma yang dalam ayat ni ini ma isim tanya. Ma dalam ayat ni, oh ni ialah ma isim mewakili. Oh bukan, yang ni ma yang ketiga ni ma haraf nafi. Jadi tuan-tuan tahu. Sebab tu saya suruh tuan-tuan download kamus Al-Furqan tu di www.ustaznasar.com. Ya, percuma saja tuan-tuan pergi download kat situ, dan diagram-diagram yang kita gunakan ada 6 tu semua tuan-tuan boleh print dari situ. Tapi ayat Quran tak boleh print yang diagram saja boleh print. Okey. Kita ambil teknikal ayat ni tuan-tuan ya. Ingat saya ada satu lagi pengajaran daripada ayat tu yang saya hutang dengan tuan-tuan. Kita akan bahas di hujung nanti ya. Okey, kita ambil katalah ni rangkap yang pertama ya. Sebentar tuan-tuan. Sebentar. Macam tu kita consider ni sebagai rangkap yang pertama fatarani. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, wa ilaihi turja'un. Sebentar tuan-tuan, saya betulkan balik jap. Okey. Alright, sampai sini ya. Wa dan ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf penyambung cerita, haraf ataf. Ma ni apakah? Ni kita tahu ni merupakan isim tanya. Kalau dalam istilah nahwu teknikal Arab dipanggil sebagai isim istifham. Isim apa tuan? Istifham. Istifham maknanya isim tanya. Istifham. Tapi kalau dalam kaedah kita mudah je, isim tanya je sudah. Ya tuan-tuan ya. Okey. Ma maknanya apakah, dia merupakan isim tanya. Kemudian lia ni ada dua kalimat tuan-tuan. Kalimat yang pertama ialah li, kalimat yang kedua ya. Kalimat li ni dia merupakan kalimat haraf, dia ialah haraf jar ya, dia merupakan haraf jar maknanya bagi atau untuk ya. Kemudian ya ni maknanya aku. Ini merupakan kalimat isim tuan-tuan ya. Ini isim apa? Ini ialah isim ganti nama diri. Maknanya aku nampak ni. Apakah bagi aku. So ya ni maknanya ku. Ataupun dalam bahasa Melayu mengapalah senang cerita ya. Mengapa tidak aku menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku Okey, kalau ya tu dia ada dekat diagram dia ada dekat apa ni isim ni. Kalau tuan-tuan pergi dekat diagram kita yang kedua ni, dia termasuk dalam isim dhamir, isim ganti nama diri ya. Tapi tak adalah dekat sini, ini saya ambil home dengan who saja Segalalah dia, aku, mereka, engkau, kami, awak, beliau, itu semua ada kat sini. Dia merupakan kalimat isim dan termasuk dalam kelompok isim ganti nama diri tuan-tuan ya. Ya ni. Okey, sekarang ni persoalan dia. Ya ni ganti pada siapa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok Ya tu ganti pada siapa?
Mengapakah bagi aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Mengapakah tidak bagi aku terujuk pada siapa? Tengok ayat ni dulu. Aku terujuk pada siapa, tuan-tuan? Mesti tuan-tuan boleh jawab kan? Ustaz, tak payah nak terbirang. Kami tahu ia ni rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung tu. Kalau tuan-tuan jawab dengan jawapan yang sama, itulah jawapan dia, insyaAllah ya. Okey, la maknanya tidak. Ini merupakan haraf. Ni haraf apa, tuan-tuan? Okey, tuan-tuan, la ni tuan-tuan sebenarnya ada satu lagi kalimat yang sama tulisan dia dengan la ni. Haraf juga tapi dia bukan haraf nafi tau, dia haraf nahi. Haraf nahi. Apa makna nahi? Nahi ni maknanya cegah. Tuan-tuan pernah dengar tengok cerita Hindustan kan? Lagu Hindustan. Nahi, 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 per. Tuan-tuan tengok cerita Bobby kan? Jadi nahi tu maknanya jangan, 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 jangan. Jangan. Tapi kalau nafi itu cegah. Ya, tapi kalau tuan-tuan tengok ejaan ataupun tulisan di dalam bahasa Arab sama la juga. Ejaan sama, bunyi sama, sebutan sama, tapi makna lain dan dia berfungsi dengan fungsi yang berbeza. Kalau la cegah ni jangan. Jangan. Tapi kalau la nafi ni tidak. Tidak dengan jangan kan beza kan. Jadi kalau la yang tuan-tuan jumpa tu ialah la tidak, la nafi. Macam mana saya nak tahu Ustaz? Secara teknikal dia ada, nanti kita bahaskan. Tapi sebenarnya saya pernah saya jelaskan dalam radio dan sebagainya tentang perkara tersebut. Kalau la nafi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu dalam sistem Al-Furqan senang je baca terjemahan dekat bawah ni. Contohnya dalam ayat ni tuan-tuan tengok, makna dia tengok kita terjemahkan apa ya. Terus tuan-tuan tahu, la ni la tidak Ustaz, ini confirm ni merupakan haraf nafi, bukan haraf cegah. Haraf cegah jangan, ni haraf nafi tidak. Okey, a'budu maknanya aku menyembah. Ini merupakan kalimat fa'il iaitu fa'il mudhari' sebab tak ada telah ya. Okey, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Ganti nama diri ni rujuk pada siapa? Dan ada atau tidak maf'ulun bih. Tu kan kita selalu bincang pasal perkara tersebut kan. Kita masih lagi bincang tentang perkara itu Apa ganti nama diri dalam kalimat perbuatan tersebut ni tentang fa'il ya. Ganti nama diri itu rujuk pada siapa dan tengok kalau ada maf'ulun bih dekat situ. Okey. Apa ganti nama diri dalam fi'il ni? Aku Ustaz. Mana awak tahu ni ada tulis ni? Okey, kalau secara teknikal macam mana kita nak tahu Ustaz? Balik pada pelajaran kita yang pertama. Dia fi'il kan? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi pindahlah diagram yang kedua. Isim dan fi'il kena pindah. Haraf je tak boleh pindah. Jantina kalimat itu muzakkar ke muannas? Muzakkar Ustaz. Kenapa muzakkar? Sebab kalau kalimat muannas ada P dekat dalam terjemahan kita. Ni bila tak ada P maka dia automatik muzakkar. Okey, jumlah. Aku penyembah. Aku tu seorang ke ramai tuan-tuan? Aku. Aku tu seorang lah. Dia mufrad lah. Satu lah. Kalau kami menyembah barulah dia jamak. Dia banyak kan? Ni aku. So jantina kalimat tu muzakkar, jumlah di singular, mufrad. Ganti nama diri yang keberapa? Okey tuan-tuan ni saya nak jelaskan dekat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya. Apa maksud ganti nama diri yang keberapa ni? Dia ganti nama diri ni tuan-tuan. Apa bahasa pun dia cuma ada 3 ni tuan-tuan. Sama ada ganti nama diri untuk orang yang bercakap, atau ganti nama diri untuk orang yang tengah cakap dengan saya lah bercakap dengan dia tu, atau ganti nama diri dengan tentang orang yang saya ngumpat dia, dia tak ada kat depan saya, dia tak ada kat sini. Ganti nama diri pertama, kalau seorang aku kan, kalau seorang. Kalau kita ni ramai, kami kan, itu ganti nama diri pertama, aku atau kami. Aku kalau seorang, kami kalau ramai. Kalau ganti nama diri kedua pula, orang yang tengah bercakap dengan saya, kalau seorang engkau, kalau ramai kamu. Kamu semua kan, ataupun kalau orang Indonesia kata kalian, tapi kita tak payahlah pakai kalian, kita pakai kamu. Kita ada bahasa Melayu, buat apa pakai bahasa Indon kan, buat apa pakai bahasa Indonesia kan. Okey, engkau kalau seorang, kamu kalau ramai. Tapi kalau orang Indonesia kadang-kadang seorang pun dia kata kamu je kan, jangan kita pakai bahasa Malaysia sudah, kita orang Malaysia kan. Engkau kalau seorang, kamu kalau ramai. Itu ganti nama diri yang kedua. Ganti nama diri yang ketiga pula, yang kita ngumpat dia, kalau seorang dia, kalau ramai mereka. Nampak? Kalau seorang dia, kalau ramai mereka. Sekali lagi tuan-tuan. Ganti nama diri pertama, kalau seorang aku, kalau ramai kami. Ganti nama diri kedua pula, kalau seorang engkau, kalau ramai kamu. Ganti nama diri ketiga, kalau seorang dia, kalau ramai mereka. Faham tak? Okay, sekarang ni aku sembah. Aku tu ganti nama diri yang keberapa tuan? Yang pertama lah. Faham ke tidak? Nanti kita balik dekat ayat kita ya. Alright. Mana ayat tadi? Okay. Tengok ya, a'budu, aku sembah kan. Jadi ganti nama dirinya aku. Kemudian kalau kita pergi diagram yang kedua, okey Ustaz. Dia ganti nama diri yang keberapa? Aku ke, engkau ke, dia?
aku kan. So aku sembah. Dia ganti nama diri yang pertama. Nampak tak? So kalau ganti nama diri yang pertama, kita tengah cari apa ganti nama diri sebenar dalam tu tau. Sekarang ni kalau dia ganti nama diri yang pertama, pergilah pertama. Kalau dia ganti nama diri kedua, pergilah kedua. Kalau tuan-tuan kata dia ganti nama diri ketiga, kat sinilah kedudukan dia. So dia first person kan, pergilah dekat first person ni. Bila dah sampai sini, baru kita tengok. Dekat dalam tu, aku sembah ke kami sembah? Ustaz, aku sembah Ustaz. So kalau aku ganti nama diri bahasa Arab yang tersembunyi dekat dalam kalimah a'budu ila ana. Ana makna apa tuan-tuan? Ana. Ana ni tuan-tuan tak belajar bahasa Arab pun tahu. Ana makna apa? Ana maknanya aku lah. Faham tak? Ya, okey. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah ana, Ustaz. Jadi itulah caranya supaya tuan-tuan tak payah nak kena hafal. Kalau tuan-tuan nak kena hafal 14 sebutan untuk menyembah ni pening kepala tuan-tuan. Aku sembah a'budu, kalau dia sembah ya'budu, kalau kamu sembah ta'buduna, kalau engkau sembah ta'budu saja. Kalau mereka sembah ya'buduna, tuan-tuan kena hafal 14 sebutan, dia, mereka, aku, saya, awak, kami menyembah, engkau menyembah, mereka menyembah, so tak payah. Itu semata-mata untuk cari apa ganti nama diri dekat dalam ni. Bila tuan-tuan guna kamus Al-Furqan, Ustaz, tak payah hafal 14, saya tahu ganti nama diri dalam a'budu ialah aku. Macam tu. Ya. Okey, saya nak hafal juga Ustaz, saya tak kira saya nak hafal juga. Hafal lah, tak ada siapa pun nak marah tuan-tuan. Ada tak student saya kan? Bila kita nak hafal Ustaz? Dia nak buat secara sistem lama, dia pernah belajar lah dulu agaknya kan. Saya kata nak hafal lah, siapa pula nak marah. Cuma dalam sistem kita ni tak payah hafal kan. Lepas tu dia nak hafal lah kau. Lepas tu bila dia dah hafal, lepas tu ada banyak benda lain lagi yang kita perlu kena hafal. Saya pun tanya, bang, abang hafal ke tak? Tak larat lah Ustaz, ikut sistem Ustaz lah senang. Jadi sebab tu, sistem yang tak ada hafal, dia macam ni tuan-tuan tahu. Kalau tuan-tuan bagi chance saya membebel kejap kan. Macam tuan-tuan dah ada waste lah. Tuan-tuan dah ada waste, buat apalah tuan-tuan nak menyusahkan diri, ikut cara lain, tengok peta dan sebagainya kan. Tuan-tuan dah ada waste, tuan-tuan ikut je lah. Lepas tu Ustaz saya nak hafal juga jalan. Hafal lah, tak ada masalah pun kan. Tapi apa ni, bila dah ada kemudahan, kenapa nak susahkan diri? Macam tuan-tuan ada highway dengan jalan lama, dah ada highway, ikut highway lah. Faham tak? Ataupun tuan-tuan bila dah di jalan, buat apa ikut jalan hutan, ikut jalan lah. Nak nyusahkan diri buat apa kan? So kita dah ada kamus Al-Furqan, pakai je lah. Kamus Al-Furqan tu pun dia buat dalam format Al-Quran, pun boleh baca macam biasa. Saya pun baca Quran pakai kamus Al-Furqan tu. Apa yang nak dikecohnya, dah ada kemudahan, kenapa tak nak pakai kan? Okey. Kemudian aku ada maf'ulun bih tak? Jawapannya ada. Maf'ulun bih dia ialah allazi. Allazi ni maf'ulun bih. Aku sembah yang ataupun Tuhan yang. Okey, allazi tuan-tuan ni merupakan kalimat isim, dia isim mewakili ya. Maknanya selalunya terjemahannya orang yang tau, tapi sebab ni rujuk kepada Allah, takkan nak kata orang yang, saya kata Tuhan yang lah. Tuhan ni berbual dalam kurungan. So makna allazi ni kita consider yang sajalah ya. Ni isim mewakili, so dia mewakili siapa? Dia mewakili Allah. Fatara ni ada dua kalimat, fatara dia telah mencipta. So kalimat fatara, kalimat fi'il madhi, ganti nama diri dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Allah Azza wa Jalla tu. Kalau secara teknikal dia rujuk kepada allazi ni lah Tapi allazi ni kan rujuk kepada Allah ya. Kemudian ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Mana dia? Ni. Ingat betul saya, kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan, secara automatik ganti nama diri itu menjadi maf'ulun bih. So ni kalimat perbuatan kan, ada ganti nama diri melekat dengan dia, so ini menjadi maf'ulun bih. Yang mencipta. Yang kena cipta. Dia telah mencipta aku. So aku ni lah yang dicipta oleh dia itu. Tu maksud dia ya. So ni isim dhamir. Wa ilaihi turja'un, wa dan ini merupakan kalimat kalimat haraf wa merupakan kalimat haraf dan dia merupakan haraf apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok. Ini saya boleh consider ni sebagai haraf ataf. Tapi kalau ada sebahagian tuan-tuan nak kata Ustaz ini haraf permulaan cerita lah Ustaz, pun kita boleh terima. Tapi pada saya ni haraf ataf. Ila haraf iaitu haraf jar, hi isim majrur, hi ni maknanya atau ia atau dia, ni dah isim dhamir, dia kembali kepada allazi ataupun kembali kepada Allah dan kepada nya rujuk kepada Allah, turja'una, kamu dikembalikan. Ini merupakan kalimat fi'il mudhari' tapi fi'il mudhari' majhul, sebab tu ada digariskan kat bawah ni. Nanti kita jumpa lagi saya jelaskan ya. Ni fi'il mudhari' ganti nama diri dekat dalam ni kamu rujuk pada siapa? Kamu ni dalam konteks ayat ni turun rujuk kepada orang kampung yang didatangi oleh para rasul tersebut. Ya tuan-tuan Okay, ingat tak tadi saya ada janji last apa
ibrah yang kita boleh ambil daripada ayat tu. Yang pertama, kalau tuan-tuan menjadi rasul, mesti beri faham kepada pengikut setia tuan-tuan supaya dia boleh tolong tuan-tuan sebarkan, betul tak? Ya, apa yang tuan-tuan ajar. Kalau tuan-tuan menjadi pengikut pula, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan belajar sampai faham, dan pelajaran tuan-tuan tu kenalah pelajaran yang benar. Rasul tu bukan bawa mengapu supaya tuan-tuan senang cerita kat orang lain. Tuan-tuan tak adalah kena rod banyak sangat dengan orang kan. Tu kalau tuan-tuan jadi pengikut setia. Kalau tuan-tuan jadi orang kampung, bersedia untuk menerima pelajaran baru. Kalau tuan-tuan belum pernah mendengar benda tu dan benda tu merupakan benda yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, tanya ustaz-ustaz lain juga. Tanya, sekarang ni kan akseskan banyak. Okey, apa yang keempat? Yang keempat ialah strategi. Sama lah macam yang kita jumpa sebelum ni. Strategi lah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan nak pergi satu tempat, jadi tuan-tuan nak sampaikan sesuatu, pastikan tuan-tuan hantar ataupun tuan-tuan kena war-warkan dulu, ya, melalui tuan-tuan punya pelajar-pelajar yang setia dengan tuan. Macam saya dengan tuan-tuan lah. Saya kan nak sampaikan Al-Quran, ya. Saya nak ajar tentang teknikal nahu pada tuan-tuan, dan saya nak jelaskan tentang macam mana nak gali kehendak Allah melalui ayat Al-Quran, betul tak? Jadi siapa yang saya cari? Tuan-tuan lah. Tuan-tuan ni kira macam pengikut setia saya tu lah, yang datang daripada ujung kampung tu. Bila tuan-tuan dah faham, kan tuan-tuan kalau betul lah ustaz ni, barulah tuan-tuan nak ajak orang lain. Kalau tuan-tuan sendiri pun tak confident, ya Ustaz Nasir ni merapu lah, aku belajar tempat lain tak sama, dia ni memang pening lah dia ni. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam tu, tuan-tuan nak ke share dengan orang lain? Tentulah tak nak, betul tak? Jadi sekarang ni bila tuan-tuan rasa Ustaz Nasir ni ajar something yang aku sebelum ni tak terfikir pun benda ni. Tapi bila aku belajar dengan dia, aku rasa dia bawa satu pengalaman, satu cara pembelajaran yang baru kepada aku. Aku nak share dekat kawan-kawan. Jadi pun tuan-tuan boleh share, betul tak? Jadi kalau tuan-tuan share tu dengan kawan-kawan, tanya, Ustaz Nasir tu betul ke? Kau dengar dia okey tak? Jadi tuan-tuan boleh kata, okey. Tapi kalau saya tak okey, saya mengajar benda mengapu, tuan-tuan nak forward pun tak nak, betul tak? Jadi ini kalau kita ambil dalam situasi kita sekarang, tuan-tuan. Itu kita panggil strategi dakwah. Faham tak? Strategi dakwah. So strategi saya kumpul tuan-tuan yang ada 5-60 orang yang mata yang saya nampak ni kan. Tuan-tuan 30-40 orang mata yang saya nampak tu, saya jelaskan sampai tuan-tuan boleh faham. Jadi bila tuan-tuan dah ada 30-40 orang ni faham, tuan-tuan lah nanti yang akan bagi tahu orang lain. Kau kena dengar Ustaz Nasir tu. InsyaAllah nanti kau akan faham apa yang dimaksudkan oleh Allah melalui ayat-ayat dia. Macam tu ya. So okay tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan. Siapa yang belum share, tolonglah share. Tolong share boleh? Tuan-tuan jadi pengikut setia saya. Boleh? Tuan-tuan share dekat FB tuan-tuan supaya ramai yang dapat manfaat, ya. Dan kalau tuan-tuan rajin, nanti ajaklah sesiapa share melalui WhatsApp group kan. Tulis aku ikut Ustaz Nasir ni, syok belajar dengan dia. Kau ikutlah, nanti tiap pukul 6 petang mesti ada. Apa lagi saya nak tanya tuan-tuan? Tuan-tuan yang belum belajar dengan Al-Furqan, siapa yang nak join kelas boleh pergi ke admin Al-Furqan di nombor telefon 019-511-9000. Tuan-tuan type kat situ, saya berminat, dan WhatsApp kat dia orang, nanti dia orang tahulah nak buat macam mana kat tuan-tuan ya. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.